Baik, kita masuk 136, 135, 136 ya. Masalah kelebihan yang ada kepada para rasul, ada juga kelebihan itu kepada seseorang guru ajaran ya. Jadi ini kita perlu waspada lah. Kita perlu waspada ya. Misalnya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faham bahasa binatang ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faham bahasa binatang. Jadi ajaran sesat pun kata dia pun faham juga bahasa binatang. Ya, Nabi faham bahasa haiwan. Dia pun sama dapat sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Nabi Muhammad dapat apa? Cakap dengan kayu. Cakap dengan kayu, dia pun sama. Boleh cakap dengan kayu, boleh cakap dengan batu, boleh cakap dengan daun dan sebagainya ya. Jadi di sini kita nak kena berhati-hati ya. Kalau Nabi pasal ada dalil, Nabi ada dalil. Bila guru ni dia tidak ada dalil, dia tidak ada dalil, dia ialah tipu ya kan. Tipu ya kan. Tengok siput, cakap dengan siput kan. Macam kita cakap dengan anak lah kan, ayah buat apa tu? Cakap dengan siput. Anak tanya siput cakap apa? Oh, siput ni beritahu ayah dia lapar. Anak percaya lah. Percaya. Anak yang 4 tahun 5 tahun dia percaya lah. Oh, rupanya ayah boleh cakap dengan siput kan. Lepas tu ayah kita tengok lah semut. Ayah buat apa? Cakap dengan semut. Semut ni kalau kita bagi cerita. Jadi anak kita 4-5 tahun dia percaya lah kan. Pasal anak anggap ayah tu hebat, dia kagum dengan ayah dia. Jadi dia akan percaya. Dia cerita kawan-kawan dia di tadika ke, di mana-mana ke, ayah aku boleh cakap dengan siput, ayah aku boleh cakap dengan semut, macam-macam ni. Maka begitulah ajaran sesat ni. Dia akan mereka cerita supaya dia dapat kelebihan yang sama sebagaimana kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau orang kata mana boleh nak cakap kan, fahamlah, maka ajaran sesat akan gunakan ayat Quran walakin la tafqahuna tasbihahu. Akan tetapi manusia itu la tafqahun, tidak faham tasbihahum. Tasbih benda-benda ni, tasbihahum. Akan tetapi kamu semua tidak faham tasbih mereka, tasbih pokok, tasbih binatang dan sebagainya. Jadi maksudnya ajaran sesat dia akan guna ayat ni menunjukkan masyarakat tak faham macam mana dia boleh cakap dengan binatang, dengan pokok, dengan kayu dan sebagainya. Baik, jadi kelebihan Nabi SAW ni takat mana kita kena pegang untuk Nabi saja. Begitu juga kalaulah Nabi SAW bagi tahu perkara lain, Nabi SAW bagi tahu perkara lain, bukan makna Nabi tahu perkara lain, tidak. Nabi SAW sendiri pun tidak mengetahui perkara lain. Cuma Allah Ta'ala bagi tahu sikit. Allah Ta'ala bagi, Nabi tak boleh cerita detail sebab tidak ada wahyu. Jadi Allah Ta'ala menyatakan alimul ghaib. Allah Ta'ala tu yang mengetahui perkara ghaib. Fala yuzhiru
Allah Ta'ala tidak zahirkan pada sesiapa pun ala ghaibi. Allah Ta'ala tak bagi tahu pun kepada sesiapa illa kecuali pada seseorang yang Allah redha, iaitulah di kalangan para rasul. Jadi yang mengetahui perkara lain hanya Allah. Yang rasul boleh cerita sikit saja, kerana adanya pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengetahui itu rasul, kerana disebut dalam ayat itu illa man irtada min rasul. Yang Allah Taala bagi tahu tu berita lain, orang yang Allah Ta'ala redha. Siapa? Di kalangan Rasul. Min Rasul, daripada Rasul. Min tu min bayan, yang nak menerangkan siapakah di kalangan Allah yang Allah redha tu? Rasul saja. Rasulullah Allah Ta'ala zahirkan sikit perkara-perkara ini, ya? Jadi Nabi tak boleh cerita detail lah. Nabi tak boleh cerita sikit je Nabi cerita. Banyakkah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui? Ajaran sesat dia pun ambil juga kelebihan Nabi yang tahu sikit-sikit perkara lain ni, dia pun dapat perkara yang sama, dan dia dalih dengan ayat ni, dia juga masuk di kalangan orang yang diredai di sisi Allah. Jadi sebagaimana Allah bagi tahu perkara lain kepada Rasul, dia pun sama juga, kerana Rasulullah diredai oleh Allah, dia pun diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam ayat ini jelas untuk Rasul saja, illa man irtada min Rasul, kecuali orang yang Allah redha di kalangan para Rasul, Jadi sebab itu kita tidak mengetahui perkara lain. Kita tidak mengetahui perkara lain, Kalaulah kita dapat ilham sekalipun, bukan bermakna kita tahu perkara lain. Kan bermakna kita tahu perkara lain. Baik, contoh pilihan raya baru ni, saya baca dalam sahabat, penganalisa politik kata jangkaan peratusan keluar mengundi berapa? 85%. 85%. Pagi itu saya pergi, saya jumpa satu orang soleh lah. Ada satu orang soleh, dia kata tak sampai 70 dia. Dia kata tak sampai 70. Pagi Sabtu tak sampai 70 dia kata. Kita baca somat 85. Dia kata tak sampai 70. Malam tu majoriti tak sampai 70. Tapi kalau kita tanya dia, tahu tak? Dia tak tahu, dia kata ya. Dia kata ya. Barangkali ilham Allah Ta'ala bagi, dia kata je lah. Allah Ta'ala bagi ilham, dia kata je. Tapi dia tahu kan? Dia tak tahu. Kebetulan sama. Kebetulan sama. Itu cara ilham tu. Dia. Kalau kita kata pagi Ahad tu pergi jumpa dia, betul lah, tak sampai tu. Kalau dia kata, aku bagi tahu lah. Itu makna tu. Itu sombong tu. Itu sombong lah. Itu ada kesombongan, kalau dia tawaduk, dia tak kata apa, dia tak angkat diri dia, itu maknanya ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masa dia kata tu pagi Sabtu tu, dia tahu kan? Dia tak tahu. Allah campakkan sikit, dia sebut je. Dia sebut je. Ada satu lagi orang soleh, Pompan putusan, dia bagi tahu tengah hari 3-3 hari lah. 3-3 hari lah. Ada yang kata 6-0 orang. Ada satu orang soleh 3-3. Jadi putusannya 3-3. Masa dia kata tengah hari tu, dia tahu kan? Dia tak tahu. Allah bagi ilham kepada orang yang sama. Dia tak sampai 70% keluar bunyi putusan 3-3. Dua-dua tu dia kata betul. Jadi dia tahu perkara tidak. Dia cuma kata berdasarkan ilham yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia. Kalau tak betul pun tak apa lah. Kalau betul tu mana betul lah. Itu ilham
daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ajaran sesat tak. Dia bagi tahu detail satu. Kalau tak kenal, dia kata Allah Taala dah ubah, tak sempat nak bagi tahu. Dia tahu dah Allah Taala ubah tu, kan? Dia tahu dah Allah Taala ubah keputusan tu, tapi dia tak sempat nak bagi tahu kita. Dia dalih betul pula. Kan? Katalah keputusan dia kata 6-0 mula-mula, tiba-tiba 3-3. Ustaz kata 6-0. Dah Allah Taala bagi tahu dah ubah 3-3. Tak sempat nak bagi tahu. Kenalkan kita juga. Dia sentiasa betul. Guru ajaran sesat ni sentiasa betul. Dia tak boleh salah. Kan? Pasal dia tulis, dia kata dia direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sinilah kita nak kena patah balik kepada prinsip. Prinsip kita tidak mengetahui perkara lain melainkan Rasul. Bila Rasulullah bagi tahu perkara lain satu tu ada wahyu. Orang lain dia cakap perkara lain, dia tidak mengetahui. Dia tidak mengetahui. Cuma Allah campakkan sikit ilham kepada dia. Kalau betul maknanya ilham itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya masa dia kata tu dia tidak mengetahui perkara tersebut. Baik, kalau kita baca satu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat hadis. Dalam riwayat hadis kata Urwah, dia kata ma tanakhama, maknanya Nabi Muhammad. Dia tak kata Nabi lah, dia kata Muhammad. Dia tak beriman ni. Dia kata Muhammad tidak meludah. Urwah ni dia kata ma tanakhama, tidaklah Muhammad ni ludah illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Tidaklah Muhammad ludah, melainkan ludah tu akan jatuh ke tapak tangan seseorang daripada sahabat-sahabat Muhammad. Bila Nabi ludah tu, sahabat akan sambut. Tak jatuh ke tanah ludah Nabi tu, sahabat akan sambut. Kemudian sahabat bawa, bila dah sambut, sahabat akan gosokkan ludah Nabi itu ke muka dan kulit-kulit mereka. Siapa yang kata? Orang kafir yang kata. Ulama riwayatkan perkataan orang kafir itu, sebab dia tengok Nabi Muhammad dilayan oleh para sahabat. Pasal mula-mula yang kafir ni datang, dia kata Muhammad ni akan ditinggalkan, orang akan lari dah, orang tak akan ikut Muhammad dah. Jadi bila dia kata sahabat-sahabat ni, orang Islam akan lari tinggalkan Muhammad ni, maka barangkali para sahabat dengar perkataan ni, mereka nak tunjukkan keimanan mereka, kesetiaan mereka kepada Nabi Muhammad. Maka semasa orang kafir ni ada, sahabat ditunjukkan ludah Nabi pun kami sambut, kami lumurkan ke muka kami. Tadi kamu kata Muhammad ni tak lama lagi orang akan tinggalkan. Tak. Sampai tahap begitu, sahabat-sahabat menunjukkan keimanan dan kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para ulama sepakat bahawa ada barakah pada benda-benda ludah Nabi, peluh Nabi itu ada barakah. Kerana itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sepakat. Rambut Nabi ke apa ke dan sebagainya. Jadi sekarang ni ajaran sesat, dia kalau dia tahu perkara ni, dia pun ambil perkara yang sama, ludah dia sama macam ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni untuk Nabi. Ulama sepakat ada barakah. Tapi saya pun tak berapa gemar juga nak bawa benda ni, sebab
dia akan jadi isu nanti. Kan? Dia akan jadi isu. Benda dah lepas dah, 1400 tak ada dah, benda ni dah tak ada. Kan? Yang cerita ni pun orang kafir. Yang sahabat ambilnya ialah belum Nabi, buat minyak wangi, rambut Nabi. Budak ni pasal sahabat tak cerita, ni orang kafir yang cerita. Kan? Boleh jadi dia nak tipu ke berlebihan ke, Allah malam kan. Tapi ulama sepakat maknanya air liur Nabi pun ada barakah. Ya. Baik, jadi tak apalah kita simpan untuk Nabi je cukup. Jangan sesat tak, dia ambil juga untuk Nabi tu dapatkan dia. Air ludah dia, kahak dia, barakah, barakah. Tak tahulah ada kuman apa, tak tahulah kan. Barakah kan. Bila dia ada bakteria-bakteria kan. Jadi air dia tu bila keluar dia dah tak duduk dalam ni, tak ada enzim-enzim dia buat, dia akan tercemar kan. Cepat tercemar dia. Bila duduk dalam ni tak ada masalah. Sebab dia proses kan, bakteria baik, bakteria jahat semua tu dia seimbang lah kan dalam mulut. Bila keluar dia tak seimbang, dia tak elok kan. Tapi bila keluar dia ludah dalam cawan contohnya, mudah sekali. Kan? Kahak kuning, barakah. Hijau kuning, barakah. Sapung. Pasal dia dah ambil yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang Nabi Muhammad dah habis dah. 1400 tahun dulu habis dah. Ya, ulama dah sepakat, kita terima aja lah. Tapi kita nak kembangkan kepada orang lain tu, ini tidak sepatutnya berlaku. Ya, tidak sepatutnya berlaku. Kalau kita tengok soal kebersihan pun, kan, kebersihan pun jadi masalah kan. Kebersihan pun jadi masalah. Kalau bawa kepada orang Islam, buku tu barakah tu, air liur itu ada penamaan. Jadi masyarakat dunia akan pertikai kan, macam mana boleh jadi itu kan. Jadi sebab tu benda ni simpan untuk Nabi dia, ya, dan lepas dah. Jadi ajaran sesat tak dia nak sampai tahap yang seperti itu, ya. Ini contoh, ya, contoh yang perlu kita waspada, yang perlu kita hati-hati, ya. Baik, muka surat 136 ada fahaman mendakwa perkara pelik. Bahawa sekalian seperti terbang di atas angin dan berjalan di atas air, ini adalah satu petanda kelebihan yang agung. Ya. Namun begitu dakwaan sebegitu dengan kehebatan seseorang melakukan perkara pelik bukanlah satu perkara yang ajaib. Ia bukanlah tanda bahawa seseorang sudah menjadi wali Allah. Sebaliknya perkara pelik atau disebut sebagai mencari adat boleh dibahagikan kepada beberapa keadaan. Ada yang dinamakan sihir, istidraj, karamah dan sebagainya. Jadi kita akan terkeliru kalaulah kita berpegang kelebihan seseorang itu hanya semata-mata perkara pelik yang berlaku kepada dia. Kerana perkara pelik yang berlaku kepada seseorang boleh jadi karamah, boleh jadi sihir, boleh jadi istidraj. Katalah dia terbang atas angin, tengok dia boleh terbang kan. Jadi dia kata dia wali Allah, dia mendapat karamah. Kita pun terpedaya dengan dia. Kalau dia bukan wali Allah, macam mana dia boleh terbang? Di sini kita nak kena bedakan. Kadang-kadang perkara yang pelik tu atau mencari adat tu, kadang-kadang karamah, keramat lah. Kadang-kadang sihir, kadang-kadang istidraj dan sebagainya. Jadi kalau istidraj, dia tak baik.
Kalau sihir dia tak baik. Yang baiknya adalah karomah. Yang baiknya adalah karomah. Tetapi karomah kita ni, masyarakat kita ni, dia tengok karomah ni, dia tengok karomah yang nampak pelik je lah, baru dia kata keramat. Imam Nawawi umur dia 45. Umur dia 45 mati. Imam Nawawi, selalu kita ulang Imam Nawawi umur dia 45. Kitab dia karang antaranya yang dibaca Riyadhus Shalihin, kitab hadis 40. Hadis 40. Yang ni dua ni selalu baca, Masjid Surau selalu baca. Hadis 40 selalu. Hadis 40 ni berapa tahun dah habis dah tahu lah. Riyadhus Shalihin ni beribu hadis ni. Hadis 40 pun 4-5 tahun, Riyadhus Shalihin mau 20 tahun. Maknanya kita baca dua kitab ni pun saja 20 tahun tak habis. Kalau kita mula dekat dengan surau umur 30, umur 50, baru nak habis dua kitab ni. Baru nak habis. Ada lagi kitab dia, kitab Muhazzab. Kitab Majmu' Imam Nawawi. Yang ni baca tak habis. Baca tak habis. Satu jilid mau 700 muka surat. Ada 7-8 jilid. Baca tak habis. Tuan-tuan, macam mana dia boleh tulis sedangkan umur dia sampai 45 dia mati? Maknanya tulis dengan baca mana lagi mudah? Baca lagi mudah. Nak tulis lagi payah. Tapi yang dia tulis pun kita baca tak habis. Umur kita 70, kita baca tak habis. Bukan kata kita yang tak boleh Arab. Ustaz-ustaz yang mengaji Arab pun tak baca habis kita bayar. Tapi masalah masyarakat kita jarang kata ini karomah Imam Nawawi. Kita tak nampak tu karomah. Cerita-cerita karomah tu cerita terbang, cerita berjalan atas air. Ada satu cerita karomah. Cerita karomah tu orang soleh tu skin badan dia tak ada jantung. Tak ada jantung. Dalam media sosial lah, Facebook, tak ada jantung. Bila scan tak ada jantung, hidup. Orang tanya dia, kenapa kamu tak ada jantung? Orang soleh ni kata, aku tak ada jantung kerana jantung itu aku telah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bagi jantung dia kepada Nabi, jadi badan dia tak ada jantung. Jadi karomah hebat, jantung tak ada tapi boleh hidup. Tuan-tuan percaya? Saya tak percaya. Yang pertama, dia berlawanan dengan sunnatullah. Sunnatullah kalau nak hidup mesti ada jantung. Itu sunnatullah. Sunnatullah kita tak boleh lawan. Wala tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tak akan dapati perubahan kepada sunnah Allah. Maknanya ketetapan Allah tak akan berubah. Mesti ada jantung baru boleh hidup. Satu, berlawanan dengan sunnatullah. Macam kepala lah. Kalau tak ada kepala hidup tak? Tak hidup. Kalau tak ada tangan hidup. Sunnatullah macam tu. Dia tak boleh ubah sunnatullah. Ada orang tu dia kepala tak ada tapi hidup. Kan? Mayang jemaah selalu kepala tak ada. Mana boleh. Mana boleh macam tu. Orang tu baik bagus, kaki tak ada dua belah tapi sembahyang jemaah tak tinggal. Okeylah, hidup lagi. Dua kaki tak ada. Jadi cerita kata tak ada jantung berlawanan dengan sunnatullah.
Allah. Satu. Yang keduanya, cerita dalam tu, dia kata dia bagi jantung kepada Nabi. Macam mana dia bagi jantung kepada Nabi? Siapa yang belah badan dia, keluarkan jantung, potong batu, bagi kepada Nabi? Siapa yang belah? Dia belah sendiri. Tak mungkin. Doktor tolong belah. Doktor mana tolong belah? Buat jantung mana? Tak ada. Jadi nampak cerita tu proper je, cerita tu bohong je. Tapi di media sosial, Masya Allah, inilah wali Allah yang sebenar. Begitu sayang kepada Nabi Muhammad sampai sanggup bagi jantung kepada Nabi Muhammad. Dia anggap sebagai wali Allah. Dan Nabi Muhammad nak terima ke jantung dia, nak buat apa? Kalau dia bagi jantung dan Nabi Muhammad nak terima kan? Dan Nabi Muhammad nak buat apa? Cerita tu memperlekehkan Nabi Muhammad. Cerita tu memperlekehkan, menyindir, mempersendakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua tu tipu belaka. Tapi masyarakat anggap cerita macam itulah karamah yang sebenar. Dia tak tengok karamah ni, karamah ulama-ulama ni. Imam Syafi'i, jarang sebut Imam Syafi'i sebagai wali Allah. Karamah Imam Syafi'i jarang sebut ulama dia, tidak disebut sebagai wali Allah. Sedangkan wali Allah adalah ulama-ulama Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Malik, Imam Abu Hanifah sebagai contoh ulama besar, sebagai contoh wali Allah yang sebenar. Kerana mereka benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah sekali lah ulama-ulama ni melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada cerita wali itu melanggar perintah Allah. Wali itu bisa okok kuat. Pasal apa? Pasal dia nak jahanamkan syarikat okok. Ada saya baca tu, wali Allah tu. Dia isap okok kerana nak jahanamkan syarikat okok. Isap okok banyak-banyak sikit. Dia tahu apa ni kalau wali Allah tak cerdik langsung wali Allah. Wali Allah tu tak cerdik langsung. Kita baca cerita wali Allah, baju tak pakai semak pendek, pakai kain dekat ni atas lutut ni. Tu orang datang cium tengok ni wali Allah. Dah wali Allah tak tutup aurat dengan sempurna. Pakaian tak sopan, baju nampak kan. Duduk jalan masjid kan. Adakah ini wali Allah? Apa sumbangan wali Allah ni kepada agama? Apa sumbangan wali Allah ni kepada masyarakat? Tak ada sumbangan pun. Tu saja dia orang bagi rokok besar kan. Nak makan orang jamu makan. Tak buat kerja apa? Wali Allah apa ni? Itu bukan sifat wali Allah. Kita terpedaya dengan konsep wali Allah tu, tapi kita tak faham maksud sebenar wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena patah balik. Wali Allah tu ada, tapi bagaimanakah sifat sebenar wali Allah Subhanahu wa taala? Jadi wali Allah bila kita tengok dalam Al-Quranul Karim. Kita ambil sikit ayat bawah tu. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah ni la khawfun alaihim, tidak ada rasa takut ke atas mereka, wa la hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Sifat mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Tidak sedih kepada kehilangan nikmat dunia. Itu tafsir ya. Tidak sedih kepada kehilangan nikmat dunia. Dan mereka tidak takut. Tidak takut untuk menghadapi hari akhirat. La khaufun alaihim, tidak rasa takut. Maknanya tak takut untuk menghadapi akhirat. Sebab apa? Sebab mereka bersedia. Wali Allah ni dia bersedia untuk menghadapi hari akhirat. Dia tak sedih kehilangan nikmat dunia. Dia tak sedih. Siapakah wali Allah?
disebut dalam ayat ini dua sifat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman, itu sifat yang pertama. Wa kanu yattaqun, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak nilai orang tu wali Allah ataupun tidak, tengok dia beriman, tengok dia bertakwa. Kalau dia ada dua sifat ni, dia masuk dalam wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi agak-agak, kalaulah kita ni sembahyang jemaah tak tinggal, agak-agak beriman tak? Contoh beriman tak? Yang sembahyang jemaah 5 waktu ni takwa ke tak takwa? Wali Allah lah. Kan yang bayar mana pun. Wali Allah ni orang yang ada dekat dengan Allah. Ya. Dah saya tak taubat lagi, tak payah, kau faham? Syarat dia bukan itu. Syarat dia tu. Kerana kita harap kita masuk dalam ayat ni. Kita harap kita masuk dalam ayat ni. Kan? Dia datang 5 hari sekali datang, payahlah sikit, beriman. Tapi kurang sikit takwa pasal 5 hari sekali. Ini beriman 5 kali sehari datang masjid, datang surau. Takwa tu. Ya. Baca Al-Quran ada, sedekah ada, tolong orang ada segala-gala ada, kan? Jaga ahli keluarga, semua elok. Kita masuk dalam orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tak berani nak kata lah. Kita takut nak kata dia tu wali Allah tu, kan? Kita tengok orang tu pakai jubah dulu, pakai kepiah besar, pakai serban, tu wali Allah tu, kan? Kita persepsi kita macam tu. Tak pun ada simple je, mudah je. Beriman bertakwa, itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Tambah sifat sikit lagi tu, tidak rasa takut untuk menghadapi hari akhirat dan tidak bersedih dengan kehilangan nikmat dunia. Jadi nak tambah. Yang tu tak apa ada lagi. Beriman bertakwa tu ada lah. Hilang nikmat dunia tu rasa rohat lagi tu, kan? Nak hadapi akhirat takut kan tak takut? Takut. Tu tak apa bersedia lagi. Tu tak apa jadi wali tu. Nak tambah sikit lagi tu. Nak tambah sikit lagi tu. Ya. Jadi dalam ayat ni 4 sifat lah. Beriman, bertakwa, tidak takut menghadapi hari akhirat, dan tidak rasa sedih dengan kehilangan nikmat dunia. Jadi saya rasa depan-depan saya ni semua dah ada iman takwa lah. Cuma akhirat takut lagi. Yalah pasal rasa dosa banyak lagi. Nikmat dunia pun rasa pasal makan boleh sedap lagi. Kalau tak dapat tu rasa rugi kan. Orang buat kekah ada kenduri, kita pergi lambat, pergi pukul 1 habis dah kambing. Allah, ruginya lambat. Kalau wali Allah tak apa, biasa ini. Kalau wali Allah kan, sebab tu kekah tu orang tak tahu pasal kambing. Kambing sepok 2 ekor datang lambat tak ada. Bila tak ada tu rasa tak ada lambat. Baik. Itu wali Allah. Kemudian kita ambil sikit perkataan atas tu. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Istiqamah lebih baik. Apa maksudnya? Maksudnya daripada karamah jalan atas air, terbang atas angin dan sebagainya, karamah juga tu. Tapi boleh jadi sihir. Karamah yang sebenar istiqamah dalam iman, istiqamah melaksanakan perintah Allah. Itu maksud istiqamah tu. Istiqamah dalam iman, istiqamah melaksanakan perintah Allah lebih baik daripada karumat-karumat yang orang cerita. Jadi kalau kita istiqamah jaga iman, istiqamah melaksanakan perintah Allah, kita dapat karamah lah. Allah muliakan kita. Karamah ni kemuliaan. Allah bagi kemuliaan kepada kita. Sebab apa? Allah bagi mulia. Sebab kita beriman, bertakwa, kita termasuk dalam golongan wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya.
Jadi kita jagalah kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, istiqamah ni, dalam memakmurkan masjid, sembahyang berjamaah, baca Quran, kita jaga elok. Ya, yang kita dah buat mungkin 10 tahun dah 20 tahun berjamaah, istiqamah tu kita jaga elok. Kerana itulah karamah yang sebenar. Jangan terpedaya dengan karamah terbang tu. Kalau nak kira terbang tu, orang kafir pun boleh terbang. Besi yang berat tu pun, kapal terbang tu perempuan kan berat kan? Boleh terbang 20 kita berat 60 kilo takkan tak boleh terbang. Dia terbang sekali naik kan? Kapal air yang berapa ribu tan tu boleh timbul dalam air. Kita naik kapal tu, kita berjalan atas air tu kan? Kita jalan atas air tu. Bukan raja dia itu. Raja dia ialah istiqamah dalam iman dan istiqamah di dalam amal soleh. Jadi kita ambil dulu ayat Quran tu, ala inna awliya tu, dengan kata hikmah, al-istiqamatu khairun min al-fikra. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.